Siri amalan kesihatan mudah, ilmu paidalajin, shiatsu, dan meridian tubuh. Ilmu meridian tubuh. Tubuh manusia terbagi kepada 10 zon meridian yang diwakili oleh garisan meridian tubuh seperti dalam gambar. Jadi garisan meridian tubuh adalah garisan bayangan seperti garisan bujur dan garisan lintang pada bumi. Seperti contohnya garisan Khatul Istiwa. Ditandai dengan nombor 1 hingga nombor 5, di mana nombor 1 bermula di tengah tubuh dan nombor 5 di tepi tubuh untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kesemuanya ada 10 garisan meridian. Perhatikan susunan nombor yang di tapak kaki, tapak tangan dan di kepala. Setiap organ tubuh akan mengenai garisan ini. Jika berlaku halangan atau blokej pada mana-mana tempat di sepanjang garisan ini, organ yang terlibat akan terganggu kesihatannya. Halangan atau blokej boleh disebabkan oleh berbagai punca seperti hentakan, tercucuk, tekanan yang kuat, terkena sejuk atau panas, kekejangan dan berbagai lagi. Kembangan ilmu meridian tubuh kepada ilmu shiatsu Jepun. Dalam ilmu meridian tubuh, ianya agak umum. Hanya terdapat garisan panjang daripada kepala sampai ke hujung kaki. Di sini di dalam ilmu shiatsu Jepun, dia menjurus kepada bahagian tangan dan bahagian kaki. Yang ini adalah garisan meridian yang di-highlightkan dalam ilmu shiatsu di bahagian tangan, iaitu di bahagian tangan sebelah dalam, bahagian yang cerah, itu terdapat 3 organ garisan meridian organ, iaitu LU ataupun paru-paru lung, HP yang di tengah tu adalah HP itu heart protector ataupun selaput jantung, dan yang bawah ni yang terus kepada jari kelingking daripada ketiak tu adalah HT heart ataupun jantung. Kemudian di bahagian belakang tangan, iaitu di bahagian yang gelap sedikit, itu ada 3 garisan meridian, iaitu LI, large intestine ataupun usus besar, yang terus daripada lengan, daripada bahu lah, bahagian atas ketiak tu sehingga ke ibu jari, ke jari telunjuk, ke jari telunjuk ataupun ibu jari lah lebih kurangnya tu kan. Itu large intestine ataupun usus besar. Kemudian yang di tengah itu TH, triple heater. Triple heater ini merujuk kepada pergerakan benda-benda bergerak di dalam tubuh, sepertinya makanan melalui usus, air kencing melalui pundi kencing, buah pinggang dan pundi kencing, dan kemudian ke saluran untuk keluar, dan lagi pernafasan. Cuma ke SI pula ni, yang bawah ni kan SI itu small intestine, maknanya itu usus kecil, garisan yang daripada bahu terus sampai kepada jari kelingking. Itu garisan meridian yang terkait dengan organ usus kecil. Jadi bila ada masalah pada usus kecil contohnya, dan triple heater ni ada masalah, triple heater bergerakkan dalam usus kecil, ada apa? Ada bahan makanan kan. Jadi bila dia bergabung dengan TH, triple heater, maka berkait dengan pergerakan makanan di dalam usus kecil. Kalau pergerakan TH bersama dengan LI, itu maknanya pergerakan benda yang ada di dalam usus besar. Maknanya tu bahan buangan najis lah. Macam tu. Kalau TH ni ada blokage, lepas tu dia bergabung pula dengan nanti meridian, katalah meridian paru-paru, macam ni kan, paru-paru lung ni kan, yang sini masalah, ada blokage, dan TH pun ada masalah blokage. Tu maknanya apa? Pernafasan, aliran udara masuk keluar di dalam paru-paru, macam itulah. Yang ini pula garisan meridian yang berkait dengan kaki, ini SP, bahagian dalam atas, ini SP, spleen tu limpa, yang tengah pula ni LIV, liver, tengah sinilah, ini spleen limpa, yang tengah ni seperti ni kan, LIV tu liver hati, yang bawah pulaknya tu, bawah sana sini kan, itu kidney, buah pinggang. Lepas tu sebelah luar pula, yang atasnya ST, stomach, perut, yang tengahnya GB, gallbladder ni hempedu,
dan yang bawahnya adalah BL, bladder, pundi kencing. Jadi maknanya di sini di tangan ada 6, di kaki ada 6. Ini yang di-highlightkan dalam ilmu shiatsu Jepun yang dikembangkan daripada ilmu meridian tubuh yang 10 tu tadi ya. Kembangan ilmu shiatsu ni, katalah kita ambil contoh pada bahagian tangan ya. Pada bahagian tangan sebelah dalam ada 3 garis, iaitu lang, HP, lang paru-paru, HP heart protector, HT heart ni tadi kan. Tindakan memicit-micit. Jadi gaya dalam ilmu shiatsu Jepun adalah dengan picit-picit. Urut picit, contoh kan. Kita daripada situ, tempat yang sakit tu maknanya ada halangan. Kemudian kita dengan picit-picit juga kita membuat perawatan, membuang halangan sekiranya sepanjang garisan itu tersebut. Okey. Ini sebagai contoh halangan atau blokej pada meridian heart. Ni katakan heart kat sini ni, jantung akan menyebabkan organ jantung menjadi kurang sihat. Jadi caranya kita picitlah kawasan sini ni. Ini dalam ilmu shiatsu Jepun, pakai picit. Nah, sekarang kita masuk kepada satu lagi ilmu Cina tua ni kan, ilmu Paidah Lajin. Paidah bermaksud tepuk, Lajin bermaksud regang. Maknanya di dalam kaedah Paidah Lajin ni, kaedah penyembuhan mendeteksi penyakit dan juga proses penyembuhannya adalah dengan menepuk dan meregang bahagian tertentu tubuh. Proses menepuk dan meregang itu dirujuk kepada garisan meridian yang telah diperincikan di dalam ilmu shiatsu Jepun. Itu tadi kan yang pada tangan ada 6, pada kaki ada 6. Jadi berlaku penggabungan ilmu meridian tubuh, ilmu shiatsu dan ilmu Paidah Lajin. Jadi kita gabungkan 3 ilmu ni sekali. Untuk apa? Kalau macam urut-urut picit-picit tu masih susah lagi lah bagi setengah orang. Katakan, Jadi dengan ilmu Paidah Lajin ni kita cari yang lagi senang. Jadinya seperti juga di dalam ilmu shiatsu Jepun. Dalam ilmu Paidah Lajin ini, peringkat awalnya adalah untuk mengenal pasti keberadaan blokej pada meridian tertentu yang terkait dengan organ tertentu. Selepas itu, baru dilakukan perawatan. Jadi maknanya kita kenal dulu apa masalah, ada blokej, kemudian kita buat rawatan. Ni kita ambil contoh yang pada tangan tadilah. Kalau dalam ilmu shiatsu, kita gunakan urutan atau picitan yang untuk mengetahui keberadaan blokej dan kemudiannya membuat rawatan. Jadi picitan dan urutan ni dia masih susah lagi lah juga kan ya. Dengan ilmu Paidah Lajin, kita akan tepuk pada sekitar siku sebelah dalam. Ni kawasan sini ni. Ni kan siku sini, sebelah dalam kita tepuk sini, kawasan sini dulu Dengan ilmu Paidah Lajin, kita akan tepuk pada sekitar siku sebelah dalam untuk mengetahui keberadaan blokej atau halangan yang boleh menyebabkan organ tertentu jadi kurang sihat. Jadi kita tepuk sekitar siku ni, tapi sebabnya ini kita buat sebelah dalam lah. Kita tepuk kawasan sini. Dengan kaedah tepuk juga, kita membuat rawatan terhadap sakit jantung yang ada blokej pada meridian jantungnya dengan menepuk di sepanjang garisan meridian dan selaput jantung. Contohnya pada gambar sebelah kanan ini untuk pesakit jantung yang telah disahkan oleh doktor. Macam ni, ni ditepuk cuma kat sini je lah kan. Orang ni sudah disahkan memang berpenyakit jantung. Jadi dia tepuk ni, dia dah tak ada titik-titik lagi. Dia dah jadi lebam. Ni macam ni lah kan. Kita tepuk. Jadi bila kita tepuk tu, kita tahu apa tu blokejnya teruk ke tidak. Kemudian kita sambung tepuk untuk membuat perawatan. Tapi bila membuat perawatan, kita kena tepuk di sepanjang ni lah daripada sini sampai sini. Tepuk segala semua. Itu bila tepuk ni, dia lebih mudah. Jadi lebih ramai orang dapat mempraktikkannya. Pasal dia terlalu mudah. Tepuk dia bukan ada. Kalau urut dia ada lagi. Sini gitu kan. Bila tepuk ni, tepuk je lah semua kawasan sini ni. Macam tu je lah kan. Mudahnya tu. Jadi kita cari jalan yang paling mudah sekali. Ini pula tepuk di bahagian kaki. Tadi di bahagian tangan. Dengannya kita dapat mengesan dan merawat organ apa? Organ limpa, hati, buah pinggang, pundi kencing, empedu dan perut. Tadi yang di dalam di dalam shiatsu sebelum ni kan ada ditunjukkan. Yang ini stomach, perut, yang sebelah sini spleen, sebelah dalam ni spleen, limpa, yang tengah ni liver, mana? Sebelah dalam liver. Kat tengah sini ni liver. Bawah tu kidney, ni kidney. Yang ni sebelah luar pula stomach. Ni stomach.
Lepas tu GB, gallbladder. Sini ni empedu. Lepas tu bawah bladder. Ni. Nampak? Ada 6 juga. Ni kaki kiri bahagian dalam, ni kaki kanan bahagian luar. Ni seolah-olahnya lah ni kan. Cuma nampak ni bila ditepuk. Nampak ni. Maknanya ada masalah pada yang paling teruk sekali, pundi kencing kan. Macam sini, stomachnya okey. Perut okey. Tapi ni empedu ada sikit. Ada masalah empedu sikit. Masalah empedu ni dia keseimbangan keasidan di dalam usus kecil lah nanti. Ini masalahnya pasal empedu dia menembakkan cairan empedu ke dalam usus kecil kan, untuk meneutralkan asid-asid yang ada di dalam makanan kita. Yang ni bahagian kiri kaki bahagian sebelah dalam. Ni sama je sebelah kanan sebelah kiri, dua kena buat. Ni limpa, ini hati, ini bawah pinggang. Macam ni. Ni bawah pinggang dah mula ada masalah. Liver, hati ada sikit masalah. Tapi tengok splinnya ataupun limpanya agak okey. Sini ni lah. Ni contoh yang ini. Jadi begitulah kita kan mudah tepuk je. Tepuk je semua ni sudahlah. Macam tu kan. Jadi ni macam ni tepuk macam ni kan. Macam ni tepuk ni sampai 2 orang ni menepuk ni kan. Tapi di dalam nak mudah bangun tu ada saya buat satu video tu dengan tepuk ni juga jadikan kita jadi mudah untuk nak bangun daripada duduk. Selain daripada untuk ni itu bonus tambahan lah. Kalau kita tepuk-tepuk macam ni tepuk macam ni kan, kita tepuk dekat keliling ni je, tak payah bawah-bawah. Macam ini kita buat perawatan untuk organ-organ ni. Nanti kemudian ni masa perawatan kita kena tepuk di sepanjang ni. Tapi kita berikan penumpuan kepada kawasan sini. Tapi dalam keadaan biasa kita tepuk ni. Orang yang susah nak bangun daripada duduk tu, tepuk je sini ni. InsyaAllah jadi mudah. Tepuk keliling ni lah. Keliling lutut lah. Tu nanti jadi mudah untuk nak bangun. Kalau nak sembang tarawih betul senang. Okey. Ni paidah lajin atau regang. Ni lajin pula. Tadi paidah tepuk kan. Sekarang regang pula. Siapalah tak pandai nak angkat kaki. Macam ni kan. Ini pula adalah lajin atau regang, iaitu mengangkat satu kaki ke atas dan satu kaki selondeh ke bawah. Eloknya tergantung lah. Dengannya kita dapat mengesan dan merawat organ limpa, hati. Sama lah macam tadi kan. Buah pinggang, pundi kencing, empedu dan perut. Tapi caranya yang tadi tepuk, yang ni regang. Bila kita buat macam ni, yang depan apa tadi? Depan sebelah sini perut, sebelah tengah sebelah luar sini empedu, sebelah dalam sana sebelah atas limpa, tengahnya hati. Kalau kita buat macam ni, yang sebelah belakang sini ni kan, yang sebelah luar adalah pundi kencing. Yang sebelah dalam sana sikit ni. Kita angkat kaki macam ni sakit belakang ni, tengok sakitnya kat mana. Sakit tu kita kaitkan dengan meridian ni tadi. Dan tu ada blokage lah tu. Dia punya. Ni selain daripada kita untuk betulkan sakit-sakit pinggang dan sakit belakang kita dapat tahu benda tu. Jadi kalau katakan kita angkat sini ni, belakang ni sakit, sebelah dalam ke sebelah luar? Kalau sebelah dalam sini, buah pinggang kita ada masalah. Kalau sebelah keluar sini, maknanya pundi kencing kita ada masalah. Macam tu. Yang terlondeh pula ni sebelah atas. Yang sebelah atas ni dalam ni apa? Limpa. Yang sebelah sana apa? Perut. Kalau kita terlondeh macam ni tergantung lah. Kalau tak terletak macam ni, dia tak teregang sininya. Kalau dia terlondeh, ni kakinya tergantung kan. Sininya sakit, sininya sakit. Maknanya kalau yang sebelah dalam sakit, tu maknanya kita punya limpa masalah. Kalau yang sebelah luarnya sakit, maknanya kita punya perut masalah. Dia macam tu. Tergantung di bahagian mana yang sakit. Suatu dekat itu menunjukkan kewujudan blokage pada meridian tertentu yang terkait organ. Ni tambahan ni pun dah saya bincangkan di dalam video yang sebelum ni untuk frozen shoulder. Gambar kanan adalah praktek untuk menguruskan sakit bahu atau frozen shoulder. Buat macam ni je. Kan kita tak pandai. Orang perempuan tu kau buat kat pucu katil. Boleh kan? Kita baring macam ni, kita londehkan kepala ke bawah dengan tangan ke bawah ni. Biarkan. 2 minit ke berapa lah situ. Macam ni kan? Kita londehkan. Katalah kita tak ada alat ni. Kita pakai kursi 2 ni macam ni. Ambil bucu dinding yang kat bilik tu macam ni. Ini angkat kaki kiri. Bila nak angkat kaki kanan pula, kerusi ni tarik kemari pula. Dia punya penyandarnya sebelah sana. Jadi kita baring sini, kaki kanan naik ke atas. Naik ke sebelah sini pula, dinding sebelah sini pula. Nampak? Kita ajar pakai 2 kerusi boleh.
Jadi begitulah. Tapi kalau dah tak ada kursi, tak ada alat macam ni, kita baring dekat bawah ni, tapi kaki lunjur, kita tak dapat kemanfaatan. Ini tergang dekat bahagian atas paha lah. Tak apalah, sekurang-kurangnya bawah dapat. Sakit pinggang pun boleh okey juga. Nampak? Baring je kat bawah sini ni, kat lantai sini kan. Kaki ni terlunjuk, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri naik ke atas. Pun boleh juga. Betapalah mudahnya ilmu Faedah Jin ni tadi ni kan. Jadi buatlah kepada kaum ibu suri rumah, yang di rumah tu kan sakit-sakit belakang, susah nak bangun semua tu kan. Dah tak ada apa semua, baring je kat lantai. Kat pintu pun boleh sini ni. Ni kan sini ni buat pintu pun boleh juga. Jadi begitu mudah, boleh buat sendiri. Yang ini boleh buat sendiri. Tepuk tu tadi, kalau tak ada orang kita tepuk sendiri. Ni lebih kurang macam kesimpulan. Dalam keadaan biasa kita berurut untuk melegakan tubuh, iaitu mengendurkan mana-mana otot yang tegang. Apabila urutan digabung dengan ilmu meridian tubuh, ilmu shiatsu, Jepun dan ilmu Faedah Jin, kita memperoleh kemanfaatan yang lebih, dan proses perawatan penyakit menjadi begitu mudah dan dapat dilakukan oleh kebanyakan dari kita. Ialah setakat angkat kaki. Angkat kaki dengan tepuk, siapa boleh tak boleh. Maklum dengan ilmu Faedah Jin ni hanya setakat tepuk dan angkat kaki. Siapa pun boleh. Jadi kan budak kecil pun boleh kan. Dengan penggabungan ilmu sebegini, praktik penyembuhan penyakit menjadi sangat mudah dan masyarakat ramai dapat dengan mudah mempelajarinya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan jadi sihatlah masyarakat kita semua. Jadi disebarluaskanlah ilmu yang mudah sebegini. Jadi mudah-mudahan ilmu mudah sebegini dapat disebarluaskan untuk kemanfaatan bersama. Jadi sekiranya anda suka akan video ni, jadi di like dan di subscribe, mudah-mudahan jadi pendorong untuk membuat video-video yang berikutnya. Jadi selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.